Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kamu semua ni dah makan ke belum? Dah? Okey, bagus. Kalau boleh sebelum kelas saya nak kamu makan dulu. Barulah bertenaga kan untuk belajar. Okey, hari ni kita akan bermain satu permainan yang diberi nama teka perkataan tentang topik apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jom kita tengok clue pertama dan clue kedua dulu. Okey. Clue yang pertama adalah rumah. Ada perbezaan ya, rumah pertama dan rumah kedua itu. Okey, clue yang kedua pula adalah gambar pertama tu adalah peralatan. Yang kedua tu adalah proses kerja. Berdasarkan dua clue tadi, saya nak tanya kamu, agak-agak kamu apa topik kita pada hari ini? Siapa-siapa boleh jawab? Kerja bata? Okey, salah. Sebab tak ada B di sini. Kerja tu betul. Okey, saya susun dulu. Okey, kerja. Agak-agak kamu apa lagi? Apa perkataan penunjang topik kita pada hari ini? Apa? Sudah dengar? Kerja melepa. Bagus. Okey, topik kita hari ini adalah kerja melepa. Okey, kita akan belajar lebih detail tentang kerja-kerja melepa. Okey, kerja melepa itu adalah satu cara untuk kita menyaluti suatu permukaan dengan menggunakan mortar. Okey, tujuan dia adalah untuk kita menutup kecacatan pada muka tembok rata. Okey, jom kita tengok video tentang kerja melepa. Sediakan peralatan tangan dan bahan-bahan yang diperlukan. Pastikan permukaan asas telah cukup keras, tidak licin, tidak berminyak, tidak berhabuk atau kotor. Laksanakan kerja-kerja rancang tanda dan ukur keluasan kawasan yang perlu diplaster. Tandakan ketinggian dot pada bahagian atas dan bahagian bawah permukaan. Dua kaedah yang boleh digunakan ialah menggunakan dot dan juga straight edge. Pasang straight edge dan laraskan ketegakan untuk menentukan ketebalan lepaan. Sediakan tempat membancuh yang bersih dan rata. Nisbah bancuhan mortar adalah 1:4. 1 bahagian simen, 1 bahagian kapur dan 4 bahagian pasir. Campurkan pasir dan simen mengikut nisbah. Kemudian gaul hingga sebati. Masukkan 1 bahagian kapur bersama dengan air dan gaul kembali sehingga sebati. Bersihkan permukaan lepaan dengan menggunakan sponge trowel. Kerja-kerja membuat dot. Lakukan pada 4 bahagian atas, kiri dan kanan dan di bahagian bawah, kiri dan kanan.
Kemudian, lakukan kerja skrit. Pastikan dot rata dan sejajar dengan straight edge. Melepa lapisan pertama. Lakukan lepaan ke seluruh kawasan dan tidak terlalu tebal. Biarkan seketika selama 10 minit untuk lepaan seterusnya. Sambung lepaan lapisan kedua. Lakukan lepaan lapisan kedua sehingga memenuhi semua permukaan dan biarkan sehingga 10 minit. Lakukan kerja-kerja memotong menggunakan Derby float dan pastikan pemotongan lebihan tampalan mengikut arah straight edge di kiri dan kanan sebagai panduan. Tambah ketebalan lepaan pada bahagian lepaan yang tidak cukup tebal. Ulangi proses pemotongan sekali lagi. Ratakan permukaan lepaan dengan menggunakan wooden float. Kemudian, ratakan permukaan lepaan dengan menggunakan plastering trowel. Biarkan selama 10 hingga 15 minit. Gosok permukaan lepaan dengan sponge trowel secara putaran. Pastikan pusingan hanya satu arah. Sponge perlu dicuci dengan air bersih jika sudah terlalu kotor. Setelah siap, buka kelipa dengan cermat. Kemudian, tolak straight edge ke belakang untuk mengelak kerosakan pada bahagian lepaan. Lakukan ujian kerataan dan pastikan permukaan dinding dalam keadaan rata. Lakukan kerja-kerja pembersihan, buang lebihan dan bersihkan kawasan kerja. Akhir sekali, bersihkan semua peralatan yang telah digunakan. Menarik kan video tadi? Okey. Berdasarkan video tadi, apakah alatan kerja melepa yang digunakan? Boleh siapa-siapa bagi tahu saya? Apa? Pemaras keluli. Betul. Lagi? Pemaras kayu. Betul. Lagi? Pemegang mortar. Betul. Balti. Betul. Yang panjang tadi? Pemaras kayu panjang. Betul. Bagus kamu ni. Okey. Anak, dari segi bahan pula, apa bahan-bahan yang digunakan untuk kerja-kerja melepa tadi? Bahan asas dia. Pasir, betul. Air, betul. Lagi? Batu. Tak ada tadi. Lagi? Apa? Simen, kapur, air dan pasir. Okey, betul. Okey. Okey, ini adalah peralatan kerja melepa. Okay, saya nak suruh kamu nampak lebih jelas lah. Okey, yang pertama ni adalah pemaras kayu panjang. Dia biasanya digunakan untuk memotong lepaan ataupun meratakan lepaan itu. Okey, ni bahan utama, bahan pula. Peralatan kerja melepa yang utamalah, iaitu pemaras keluli. Okey, yang ketiga, gambar ketiga kamu tengok ni adalah pemegang mortar. Pemegang mortar ni dia akan letak mortar di atas ni dan dia akan melepa dinding tu dengan lebih mudah lah. Okey. Seterusnya adalah cone spreader. Okey, yang tengah ni pemaras kayu dan yang ni mesti kamu pernah tengok kan, tukar-tukar rumah dia akan guna untuk uji kerataan pada dinding, pada lantai dan sebagainya lah. Dan dia dikenali sebagai sprit level ataupun dalam bahasa Melayunya penimbang air. Okey, ni kamu tengok dalam video tadi, dia guna untuk membasahi dinding sebelum kerja-kerja melepa. Okey, ni dikenali sebagai sponge trowel.
Okey, yang warna kuning ni adalah baldi. Baldi ni dia untuk isi mortar lah, untuk melakukan kerja-kerja melepa. Okay. Dari segi bahan kerja-kerja melepa ni, dia ada 4 bahan asas, iaitu pasir, kapur, simen dan air. Dan satu lagi tak ada kat sini adalah bahan tambah. Bahan tambah tu adalah satu bahan kimia yang ditambah ke dalam air semasa bancuhan, untuk masa bancuhan lah, untuk membuat mortar, untuk menambah sifat kemudah kerjaan mortar itu sendiri. Okey. Okey. Simen, apabila simen, kapur, pasir, air itu dibancuhkan sekali, dia dikenali sebagai mortar. Okay, mortar ni adalah bahan bahan utama untuk melakukan kerja-kerja melepa. Okey, mortar ni dia ada 2 nisbah. Okey, 2 nisbah bancuhan. Yang pertama, 1:3. 1:3 ni maksudnya 1 simen, 3 pasir. Yang dibuat di tempat-tempat yang menangguh beban lah, seperti kilang, bengkel dan lain-lain. Dan dari segi ketebalan lepaan itu adalah 25 mm. Okey. Nisbah bancuhan yang kedua adalah 1:4. Macam sama, 1 simen, 4 pasir. Yang biasanya bancuhan ini digunakan untuk bahagian dinding-dinding luar, dan ketebalan dia pun agak nipis sikit, iaitu 20 mm. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang proses kerja melepa dinding. Okey. Sebenarnya proses kerja melepa dinding ni telah diterangkan dalam video tadi yang saya tayangkan di awal kelas. Okey. Dalam video tu dia dah tunjuk cara-cara daripada mula sampailah akhir proses kerja melepa tu. Jika kamu fokuslah kan. Okey, untuk proses kerja melepa ni, saya nak bagi kamu satu tugasan secara berkumpulan. Okay, saya akan bagikan kepada 4 kumpulan. Okey. Okey, kumpulan 1, Alia, Siti, Fatih dan Izati. Manakala kumpulan 2, Alif, Nurul, Fatihah dan Ismail. Dan kumpulan 3, Ainul, Afif, Intan dan Luqman. Dan kumpulan 4 adalah Sarah, Aina, Aiman dan Suraya. Okey, tugasan kamu adalah setiap kumpulan dikehendaki berbincang dan menulis tentang proses kerja melepa dinding di Padlet. Okey, nanti saya akan sharekan link di grup WhatsApp. Okey, tempoh tugasan ni adalah 8 minit. Kamu perlu berbincang dan tulis. Lepas 8 minit, kamu dikehendaki masuk balik dalam Zoom ni, dan saya akan pilih satu kumpulan untuk menerangkan tentang proses kerja melepa dinding. Faham? Okey. Kamu boleh mula dari sekarang. Okey, jumpa nanti. Okey, saya nak kamu semua masuk balik. Okey, sebab dah habis 8 minit. Okey. Saya buka Padlet tu. Okey, nampak tak semua? Okey. Bagus, semua dah tulis di Padlet ni. Okey, saya nak kumpulan 2 hantarkan wakil untuk menerangkan tentang proses kerja melepa dinding ni. Okey, saya bagi dalam masa 2 minit untuk kamu terangkan apa yang kamu tulis di Padlet ni. Okey, bagus kumpulan 2. Penerangan sangat jelas dan mudah difahamilah. Okey. Jenis-jenis lepaan. Okey, jenis-jenis lepaan ni dia ada 3. Yang pertama adalah lepa kapur, lepa gypsum dan lepa simen. Okey, dari segi perbezaan ketiga-tiga lepaan ini adalah dari segi bahan dia, nisbah bancuhan dan kegunaan. Okey, untuk lepa simen, bahan yang digunakan adalah simen, kapur dan pasir halus. Okey, untuk lepaan kapur pula, bahan yang digunakan adalah kapur,
pasir dan air. Dan lepaan gypsum dia menggunakan serbuk gypsum itu sendiri dan dia bancuhkan dengan air. Okey, untuk nisbah bancuhan untuk lepaan simen ini adalah 1:1:4. 1 tu adalah simen, 1 juga untuk kapur dan 4 bahagian pasir halus. Okey, untuk lepaan kapur pula, nisbah bancuhan dia adalah 1:2. Okey, 1 tu untuk kapur, 2 tu untuk pasir. Manakala untuk lepaan gypsum ni, dia bancuhan dia tu mestilah pekat dan liat supaya mudahlah kerja-kerja lepaan dilakukan. Dan lepaan ni dia dah memadai dengan 5 mm sahaja, tidak terlalu tebal lah. Dan dari segi perbezaan kegunaan ketiga-tiga lepaan ini adalah lepaan simen ni dia boleh dibuat pada semua bahagian dinding, sama ada bahagian luar ataupun bahagian dalam, shieling dan sebagainya lah, lantai. Sebab lepaan ni dia tahan pada cuaca. Okay, untuk lepaan gypsum pula, dia sesuai untuk dibuat pada permukaan shieling sahaja dan ruang-ruang yang tertutup lah. Sebab lepaan gypsum ni dia tidak tahan pada cuaca yang lembat lah, macam hujan ke dia tak boleh. Okay, next. Okay, jenis-jenis kemasan lepaan. Okay, saya harap kamu boleh beza tadi jenis-jenis lepaan dan ini adalah jenis-jenis kemasan lepaan. Okay, untuk subtopik ni saya akan bagi tugasan secara kumpulan. Kamu guna je kumpulan tadi yang saya dah bagi tadi. Okey, setiap ketua kumpulan masing-masing boleh pilih kertas tugasan ni yang ada 4 warna, hijau, putih, pink dan biru. Dalam ni ada tugasan lah tentang jenis-jenis kemasan lepaan. Okey, kita mulakan dengan kelas 1. Kelas 1, sekejap saya stop. Share dulu. Okey, kelas 1, kamu nak warna apa? Biru? Boleh. Okey, kita baca, okey? Saya akan baca. Okey, kumpulan 1, kamu dapat kemasan Shanghai, iaitu kamu perlu bezakan kemasan Shanghai ni dengan kemasan licin. Okey, kita selesai dulu. Mana? Nak warna apa? Hijau. Boleh. Okay, untuk kedua, kamu dapat kemasan licin. Kemasan licin ni, kamu perlu bezakan kemasan licin tu dengan kemasan granolitik. Okay, yang tiga. Yang tiga. Mana? Putih. Boleh. Yang tiga, kamu dapat kemasan biasa. Dan kamu perlu bezakan kemasan biasa ni dengan kemasan licin. Okey, kumpulan 4, kamu dapat warna pink lah. Kumpulan 4, kamu dapat kemasan granolitik. Dan kamu perlu bezakan kemasan granolitik ni dengan kemasan Shanghai. Okey, tugas setiap kumpulan kamu perlu berbincang dan dalam masa 8 minit. Dan lepas tu kamu setiap kumpulan perlu bentangkan tentang jenis-jenis kemasan yang kamu telah dapat tadi, perbezaan ni, dan dalam masa 3 minit satu kumpulan. Okey? Kamu boleh berbincang sekarang. Okey. Masa pembincangan telah tamat. Masuk semua.
Okey, kita mulakan pembentangan tentang jenis-jenis kemasan lepaan. Kita mulakan dengan kulangan 1, seterusnya diikuti kulangan 2, kulangan 3 dan kulangan 4. Okey. Okey, bagus semua. Pembentangan yang sangat jelas lah bagi saya. Okey, seterusnya saya akan buat pop quiz tentang kerja-kerja merepek. Okey, saya nak kamu semua bersedia. Kamu boleh guna smartphone, laptop dan sebagainya. Okey. Okey, saya akan share sekejap. Okey, kamu boleh masukkan nombor PIN ni. Okey. Semua dah bersedia? Saya masukkan nombor PIN tu. Okey, seorang dah masuk. Siti. Ya, dah masuk. Okey, 2 orang dah masuk. Okey, Alia. Okey, jom kita mulakan, okey. Bersedia? Soalan 1. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerja merepek kecuali? Okey, bagus. Semua betul. Okey, Alia mendahului ya. Okey, kita soalan kedua pula. Okey, namakan alat pen tersebut. Okey, kita tengok. Okey, Alia mendahului lagi. Okey. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ketiga, bahan tambah admixture merupakan bahan cecair kimia yang ditambah dalam bancuhan mortar plaster bertujuan. Okey. Okey, bagus. Semuanya betul. Okey, Alia mendahului lagi. Next, soalan yang keempat. Berapakah ketebalan lepaan biasanya? Okey, 2 betul. Adalah 12 mm. Kita tengok siapa mendahului. Okey, Alia lagi mendahului. Okey, soalan last. Okey, mengapakah permukaan yang hendak dilepa perlu dibasah dengan air? Apa dia? Okey, bagus. Semua betul. Mengurangkan resapan air oleh dasar lepa. Okey. Tengok ya siapa yang mendahului. Tempat pertama. Tempat ketiga adalah Siti. Okey, tempat kedua adalah Alif. Dan tempat pertama adalah Alia. Good job.
Okey. Okey, bagus. Sangat baguslah kamu semua ni. Okey. Sebenarnya kita dah di penghujung kelas. Okey, saya nak, boleh tak saya nak minta dua orang pelajar buat refleksi tentang apa yang kita telah belajar pada hari ini. Okey? Okey, saya akan simpulkan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita telah belajar, di awal kelas tu kita telah belajar tentang jenis-jenis peralatan kerja menepa dan bahan-bahan yang digunakan untuk kerja menepa. Seterusnya kita telah belajar tentang proses kerja menepa dinding. Dan di akhir kelas dan seterusnya kita telah belajar jenis-jenis lepaan dan jenis-jenis kemasan lepaan. Saya tengok semua kamu boleh menguasailah pada hari ini. Saya rasa itu sahaja. Oh, terlupa. Kamu suka kan kerja-kerja rumah ni? Okey, nanti saya akan bagi soalan tutorial di grup WhatsApp yang mengandungi 6 soalan lah. Dan kamu dikehendaki hantar assignment ni, tugasan ini pada next class. Okey? Jadi itu sahaja pada hari ini. Terima kasih semua.